Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid tahun 1. Untuk subjek matematik hari ini kita masih lagi di dalam tajuk wang. Hari ini cikgu akan berkongsikan tentang dapat wang dan catat wang. Seperti biasa, sediakan buku teks dan buku aktiviti matematik terlebih dahulu. Sebelum kita teruskan, pernahkah murid-murid terfikir bagaimana untuk mendapatkan wang? Baik, orang dewasa termasuk ibu bapa murid-murid sendiri mendapatkan wang dengan bekerja. Apabila bekerja, seseorang itu akan diberikan upah sebagai ganjaran. Kita memerlukan wang untuk membiayai kehidupan seharian kita. Contohnya membeli makanan, membayar segala jenis bil, sewa, dan sebagainya. Jika kita lihat buku teks muka surat 20, dinyatakan beberapa sumber wang murid. Cikgu yakin murid-murid pernah mendapatkan wang daripada sumber-sumber ini. Sumber wang yang pertama ialah duit raya ketika Hari Raya Aidilfitri ataupun angpau ketika Tahun Baru Cina misalnya. Contoh, ibu beri duit raya RM5, ayah beri RM10. Bermakna murid-murid telah terima RM15. Sebab itu kita katakan duit raya ini sebagai sumber wang murid. Yang kedua, hadiah. Hadiah ni ada juga murid terima dalam bentuk wang. Contohnya apabila murid mengikuti sesuatu pertandingan. Seseorang yang menang akan mendapat hadiah wang tunai. Itu juga dikatakan sebagai sumber wang. Yang ketiga, wang saku. Sumber wang ini sering murid-murid dapatkan sebelum ke sekolah. Ibu bapa akan beri wang saku untuk murid belanjakan di sekolah, untuk beli makanan, minuman pada waktu rehat, atau juga mungkin untuk beli alat tulis di koperasi sekolah. Baik, yang seterusnya, keempat, wang jualan. Ada murid-murid yang telah pandai pun berdikari sejak dari kecil lagi untuk mencari wang dengan titik peluh sendiri. Ini satu usaha yang baik. Ada murid yang suka kumpul kertas, kotak terpakai atau tin aluminium untuk dijual. Jadi, hasil jualan ini akan menjadi sumber wang kepada murid tersebut. Yang seterusnya, kelima, pemberian upah ataupun sagu hati. Jika lihat di dalam gambar ini, contoh yang diberikan adalah datuk beri wang. Mungkin ada murid-murid yang pernah balik ke kampung, jumpa datuk, nenek ataupun saudara mara dan diberi wang sebagai hadiah. Mesti pernah kan? Baik, contoh lain lagi yang mungkin murid-murid pernah dapat yaitu membantu ibu bapa bekerja dan diberikan upah sebagai ganjaran. Itu juga adalah sumber wang. Seterusnya, di dalam tajuk ini, murid-murid juga dididik untuk membuat buku kira-kira ataupun buku catatan keuangan yang di dalamnya seperti ini. Di sini ada tercatat tarikh bila kita memperolehi wang, berapa yang kita belanjakan dan berapa pula yang kita dapat simpan. Baik, wang yang kita simpan ini boleh kita simpan di dalam tabung. Sikit-sikit lama-lama menjadi bukit. Murid boleh simpan di dalam tabung. Apabila telah banyak, murid boleh simpan wang murid ini di dalam mana-mana bank yang ada dekat Malaysia ini. Selain daripada simpanan lebih selamat, murid akan dapat banyak faedahnya. Ini adalah kepentingan apabila kita membuat tabungan ataupun menyimpan wang. Yang pertama, kita boleh gunakan tabungan untuk membeli barangan yang dikehendaki ataupun yang selama ini murid idam-idamkan. Okey, yang kedua, tabungan juga boleh kita gunakan untuk membiayai kes-kes kecemasan. Yang ketiga,
untuk masa hadapan. Contohnya, untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, memerlukan kos yang lebih tinggi. Jadi, murid-murid boleh gunakan tabungan yang telah murid-murid buat daripada awal lagi. Baiklah, kita akan lihat latihan pengukuhan buku teks muka surat 20. Arahannya ialah mengenal pasti sumber wang. Lihat gambar dan pikirkan mana sumber wang. Sumber wang ni maksudnya wang yang kita akan dapat. Kemudian kita tandakan seperti ini. Baik, soalan yang kedua. Tandakan mana amalan yang baik. Murid kena baca dengan teliti setiap pernyataan di bawah ini dan kemudian tandakan manakah amalan yang baik. Boleh kan murid-murid? Baiklah, seterusnya muka surat 21. Lengkapkan jadual simpanan dan perbelanjaan Asri mengikut tarikh. Jika kita lihat di dalam gambar ini, Asri bercita-cita hendak membeli sebuah kamus yang berharga RM10. Melalui catatan daripada 22 Jun hingga 26 Jun 2017, Asri ada menerima wang dan juga membuat perbelanjaan. Baik, pada 22 Jun 2017, catatan telah pun dibuat di dalam jadual ini. Seterusnya kita lihat pada 24 Jun 2017. Jual surat kabar lama, Asri dapat RM2. Tiada perbelanjaan yang dibuat pada tarikh ini. Jadi kita akan buat catatan pada ruangan simpan seperti ini. Pada 25 Jun, Asri mendapat duit raya sebanyak RM5. Kemudian Asri dermahkan RM2 kepada anak yatim. Memandangkan dermah ini adalah wang yang keluar, maka kita akan letak di bahagian belanja seperti ini. Boleh kan? Dan baki daripada wang tersebut ada lagi RM3. Jadi kita akan letak di ruangan simpan seperti ini. Baiklah, untuk 26 Jun 2017, murid cuba buat catatan sendiri dan masukkan di ruangan simpan dan juga belanja. Boleh kan? Soalan yang terakhir, adakah Asri dapat beli kamus itu? Untuk jawab soalan ini, murid perlu jumlahkan wang Asri pada ruangan simpan. Sekiranya cukup RM10, maka Asri boleh membeli kamus tersebut. Baiklah murid-murid, selesai tugasan untuk hari ini. Diharap murid-murid boleh memahami tajuk yang cikgu sampaikan untuk hari ini. Ingat untuk berbelanja secara berhemat. Hingga kita berjumpa lagi, salam sayang, selamat belajar dan jaga diri. Assalamualaikum.